Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyertai misi jelajah kembara Kenali Borneo dari Sabah ke Sarawak yang akan diadakan dari 3 hingga 13 September 2023. Menurut sumber dari Istana Negara, kembara selama 11 hari itu akan bermula dari Tawau Sabah dan berakhir di Teluk Melano Lundu. Kembara di Sabah akan bermula dari 3 hingga 6 September, disusuli di Sarawak bermula dari 7 hingga 13 September meliputi perjalanan sejauh 2,154 km. Difahamkan kembara Seri Paduka Baginda akan melalui Jalan Lebuh Raya Pen Borneo di kedua-dua negeri. Laporan seterusnya. Tuan Yang Terutama TYT Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dijemput untuk menghadiri sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 yang akan diadakan di Mukah pada 30 dan 31 Ogos ini. Jemputan tersebut disampaikan menerusi kunjungan hormat yang diketuai Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama ahli jawatankuasa acara berkenaan di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Rabu. Menurut Datuk Seri Fatimah, acara tersebut akan turut dihadiri oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bongopeng. Beliau yang juga menteri bertanggungjawab untuk acara tersebut memberitahu pelbagai program dan aktiviti telah dirancang termasuk Ambang Merdeka yang dijadualkan berlangsung pada malam 30 Ogos di Dataran Pehin Setiaraja. Ujar beliau keesokan harinya pada 31 Ogos, acara akan dimulakan dengan program Unity Ride and Walk di lokasi yang sama diikuti Majlis Perhimpunan sebagai kemuncak bagi acara tersebut bertempat di Dewan Serbaguna Politeknik Mukah. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, sesi tekad perpaduan penuhi harapan pula akan diadakan pada sebelah petangnya di Dewan Serbaguna Sentex Mukah. Katanya, keseluruhan perayaan ini merupakan usaha untuk memperingati Hari Kebangsaan dengan pelbagai aktiviti yang menggalakkan semangat persatuan dan perpaduan. Selanjutnya, sebanyak 80 buah koperasi di seluruh Sarawak yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM telah menyertai Taklimat GP23 Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi Pindaan 2020 Anjuran SKM Negeri Sarawak. Taklimat dianjurkan di salah sebuah hotel di Kuching pada Rabu itu bertujuan menyampaikan informasi dan maklumat mengenai GP23 secara lebih jelas dan terancang. Menurut pihak penganjur, pindaan ke atas GP23 dibuat selaras dengan perkembangan dan perubahan dalam piawaian perakaunan yang digunakan di Malaysia. Justru itu, ianya sekaligus dapat memudahkan perbandingan atau pengukuran prestasi gerakan operasi dengan sektor lain terutamanya sektor perusahaan kecil dan sederhana. Dalam taklimat tersebut, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia KUSKOP, Senator Saraswati Kandasamy berkesempatan menyampaikan 2 cek kepada Koperasi Permodalan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Berhad dan Koperasi Kojaksa Sarawak Berhad masing-masing berjumlah RM103,176.70 dan RM2 juta. Hadir sama Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Naib Pengerusi Eksekutif Operasi dan Kawal Selia SKM Siti Azlin Ahmad Dauta dan Pengarah SKM Cawangan Sarawak Liu Liu Chim. Ke perkembangan di Kapit. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Jefferson Jamit Unyat telah merasmikan pecah tanah tapak baharu Rumah Serjin Jingan yang bakal dihuni seramai 23 keluarga. Terdahulu, kerja pembersihan dan merata tapak telah dilakukan melalui peruntukan program transformasi luar bandar RTP sebanyak RM500,000 termasuk peruntukan pembinaan jalan konkrit menuju ke Rumah Serjin Jingan dengan kos RM150,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram itu berkata, dana ini diperuntuk oleh Kerajaan Sarawak di mana agenda pembangunan dilaksanakan demi kesenangan dan kemajuan masyarakat sama ada dari segi infrastruktur maupun untuk meningkatkan taraf ekonomi tempatan. Beliau juga berharap setelah siap rumah panjang itu nanti akan memberi kesenangan dan kesejahteraan kepada semua penduduk. Berucap pada majlis perasmian tersebut di Kapit pada Isnin, Jefferson Jamit turut menaruh harapan agar penduduk setempat meningkatkan diri dengan menceburi pelbagai bidang seperti perniagaan, pertanian serta penternakan. Dalam pada itu, beliau turut memperuntukkan geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM23,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Serjin. Jabatan Pendaftaran Negara bahagian Kapit turut dijemput untuk memperbaharui dan menukar alamat baru kad pengenalan bagi penduduk Rumah Serjin.
Sementara itu, pada Selasa, Jefferson turut menyampaikan cek MRP berjumlah keseluruhan RM506,500 kepada 51 lagi persatuan dan JKKK di sekitar Kapit. Jefferson dalam ucapannya berpesan supaya peruntukan yang diberi itu digunakan dengan sebaiknya serta memberi manfaat kepada semua penduduk. Tambah beliau, banyak lagi projek-projek pembangunan yang telah dirancang sebelum ini dan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Manakala di Kanawit, warga 14 pintu di rumah Frankie di Nangang Ngungun di sini kini boleh menarik nafas lega setelah permohonan peruntukan untuk membaik pulih kediaman mereka melalui program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS telah diluluskan. Menurut Adun Ngemah Anyi Jana, PPRMS merupakan satu inisiatif kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyat khasnya penduduk luar bandar mendapat kualiti kehidupan yang lebih baik. Katanya bantuan baik pulih rumah PPRMS ini diharap dapat membantu penduduk untuk memiliki rumah yang lebih selesa untuk didiami. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan PPRMS di rumah Frankie di Kanawit pada Ahad. Dalam pada itu, Anyi memberitahu sebanyak 89 keluarga telah mendapat manfaat daripada PPRMS di Dun Ngemah setakat ini dengan 75 keluarga pada tahun 2022, manakala 14 keluarga lagi setakat Ogos 2023. Pada majlis sama, beliau telah meluluskan geran MRP berjumlah RM7,000 kepada JKKK Rumah Frankie. Mengulas mengenai isu penyambungan meter elektrik bagi beberapa pintu rumah panjang tersebut, beliau menyarankan agar tuai rumah merujuk perkara tersebut kepada pihak Sarawak Energy Berhad SEB terlebih dahulu. Sedikit laporan sukan. Jawatankuasa tertinggi Sukan Malaysia SUKMA baru-baru ini telah mengumumkan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA edisi seterusnya yang dijadual berlangsung pada Ogos 2024. Keputusan ini mencetuskan pelbagai respon terutama dalam kalangan generasi muda berhubung perkembangan sukan tempatan. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Kuching mendapati ramai dalam kalangan belia dan masyarakat melihat pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sebagai peluang keemasan untuk atlet tempatan mempamerkan kebolehan dan bakat dalam bidang sukan. Bagi mereka, ia peluang terbaik Sarawak untuk kembali muncul juara pada Tamasya Dwi tahunan itu selepas kali terakhir bergelar juara pada tahun 1994. So bagi kami lah dianggap sebagai satu peluang lah sebagai untuk kita Sarawak untuk menunjukkan kepada dunia luar yang kita berpotensi untuk menjadi tuan rumah pada tahun depan. Kami berharap atlet kita dapat mencapai prestasi dan tahap yang tinggi dan terbaik supaya mereka bersemangat tinggi, supaya dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada generasi muda yang akan datang. Kami harap kelak masa persediaan SUKMA 2024 telah digelar dengan teliti so that everyone including peserta dengan penonton kelak yang rasa dapat bangga lah, and then somehow macam rasa kind of kagum dengan persediaan oleh kita Sarawak untuk menjadi tuan rumah untuk SUKMA kelak. And other than that, kami harap persediaan SUKMA 2024 tu akan menjadi satu pencapaian yang baiklah so that Sarawak tu not only nya dapat beri perkhidmatan yang bagus, but at the same time ia akan olah tourism di Sarawak tu jadi lebih maju lah dan lebih banyak orang akan datang. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan VC Premier 2030 Bandaraya Pintar. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Pembandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Berhad Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri,
Electronic Local Authority 2 ELA2 dan Pusat Kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.